Dan ini juga menyebabkan kita terpaksa bergantung kepada pembelajaran yang melibatkan sistem-sistem dalam talian yang juga membawa bersama pelbagai cabaran yang berbeza. Ini kerana kalau kita lihat sektor pendidikan sekarang ni antara yang terjejas juga disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Jadi kita ingin berkongsi kepada anda bagaimana pendekatan yang digunakan sekarang ini, iaitu pengajian dan pembelajaran di rumah PDPR boleh membantu pelajar untuk terus menyambung pengajian mereka tanpa keciciran. Jadi hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan topik ini menerusi satu lagi panggilan video yang kami bawakan seorang tetamu menerusi panggilan video tersebut. Selamat pagi diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Zawawi Ismail selaku Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya UM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Prof, kalau kita lihat sekarang PDPR ini bukanlah pertama kali dilaksanakan. Sebelum ini pernah dijalankan untuk pelajar, untuk kita mengekang jangkitan COVID-19 di sektor pendidikan dan sebagainya. Untuk pada saat ini, bagaimana kalau Prof boleh kongsikan tahap keberkesanan PDPR itu untuk pelajar dan juga guru setakat ini? Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Okey, dalam perkara yang berkait dengan perbincangan kita berkaitan dengan PDPR yang perlu kita laksanakan dalam situasi yang begitu mencabar pada hari ini, yang bukan hanya situasi ini mencabar perkara yang berkait dengan kesihatan atau sektor kesihatan, tapi sektor pendidikan juga memainkan atau mendapat impak yang begitu besar. Balik kepada apa yang ditanya oleh saudari Syuhaida dan juga Terence tadi, iaitu perkara yang berkait dengan sejauh mana PDPR yang kita amalkan ini memberikan kesan. Satu perkara yang perlu kita berikan perhatian yang penting bahawa PDPR ini merupakan suatu sistem alternatif yang terpaksa kita lalui, dan ianya merupakan satu perkara yang memerlukan kepada beberapa perkara, beberapa penilaian, beberapa komitmen dan beberapa strategi yang perlu kita laksanakan agar memastikan perkara yang berbentuk alternatif ini akan mempunyai atau menghasilkan impak yang maksimum. Sebab itu kalau kita lihat, bila kita sebut alternatif, maka dia sudah pasti dia tidak boleh menyamai sistem yang sedia ada yang diamalkan di dalam sistem perdana ataupun dalam sistem yang ada di Malaysia pada hari ini. Tapi oleh kerana sistem yang sedia ada itu tidak mampu kita laksanakan disebabkan kekangan yang ada pada waktu ini, maka kita beralih kepada satu perkara yang namanya alternatif. Jadi sudah pasti dalam elemen yang berkait dengan alternatif ini ada banyak kekurangan yang perlu kita berikan perhatian. Ini disebabkan yang pertama, kerana kita tidak bersedia sepenuhnya tentang perkara tersebut. Jadi perkara emergency yang berlaku ini atau kecemasan yang berlaku ini menyebabkan kita perlu beralih kepada sistem alternatif. Jadi oleh yang demikian, perlu dijalankan atau perlu direnungkan kembali beberapa perkara yang berkait dengan sistem alternatif ini. Kalau ditanya sejauh mana keberkesanannya, maka saya sudah pasti akan menjawab bahawa kalau nak dibandingkan dengan sistem yang sedia ada dengan secara bersemuka, sudah pasti sistem alternatif ni jauh ataupun lebih ataupun kurang keberkesanannya. Walau bagaimanapun kita perlu, oleh kerana ini sahaja jalan yang kita ada buat masa ini, kita perlu mencari jalan untuk memastikan kita dapat memfungsikannya semaksimum mungkin yang mampu kita capai. Sebab itu dalam hal ini kita kena terima satu hakikat bahawa sistem yang ada atau sistem alternatif yang ada ini memerlukan komitmen, memerlukan peranan daripada semua lapisan masyarakat. Jadi kalau kita lihat dalam sistem alternatif ini, kalau kita lihat dahulu, kalau ada sistem bersemuka, mungkin secara umumnya kita boleh katakan yang memainkan peranan fungsi yang paling penting ialah guru di sekolah. Tapi hari ini kita lihat guru memainkan peranannya yang sama, tetapi ada sistem sokongan, peranan sokongan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa, yang perlu dimainkan oleh keluarga barangkali. Begitu juga oleh masyarakat setempat, ada sokongan-sokongan yang lain. Jadi apabila ia melibatkan agensi lain ataupun komponen-komponen lain yang sebelum ini tidak terlibat
terlibat secara langsung dalam pendidikan formal, maka sudah pasti ia memerlukan kepada beberapa pendedahan dan beberapa penjelasan serta beberapa latihan mungkin yang perlu kita berikan kepada golongan ataupun ibu bapa dan juga masyarakat yang dalam masa yang sama menyokong sistem ini. Jadi ini antara perkara yang perlu kita berikan perhatian. Disebutkan dalam kajian yang banyak, dapati bahawa antara cabaran besar, ada tiga komponen cabaran besar ini diterbitkan dalam jurnal pada tahun lepas 2020. Didapati cabaran teknologi yang berkait dengan infrastruktur teknologi, cabaran pedagogi yang berkait dengan skill guru, training atau latihan serta bahan. Begitu juga cabaran sosial iaitu learning environment, persekitaran pembelajaran. Tiga perkara ini memainkan peranan yang sangat penting, faktor yang sangat penting untuk kita pastikan kita dapat mencapai PDPR pada tahap yang maksimum. Jadi itu yang perlu, dan ketiga-tiga perkara ini memerlukan komitmen semua pihak agar ianya dapat kita laksanakan seperti mana yang kita hasratkan, insya-Allah. Baik, Dr. Zawawi, kalau kita melihat kepada akses kepada sistem dalam talian ini, akses kepada kemudahan internet dan sebagainya, ia juga memberi satu lagi cabaran besar kepada rakyat Malaysia, terutama sekali mereka berada di kawasan-kawasan pedalaman yang sebelum ini pun terpaksa mungkin mencari jalan untuk sampai ke sekolah bagi aktiviti pembelajaran fizikal, tapi sekarang ini mereka terkesan akibat tidak boleh berhubung secara dalam talian dengan guru mereka. Mungkin tidak ada peranti, mungkin juga tidak ada sistem dalam talian yang boleh sampai kepada mereka. Jadi bagaimana untuk kita menghadapi cabaran ini dengan keadaan semasa dalam pandemik, dalam PKP dan sebagainya? Apakah jalan keluar untuk mereka yang tidak boleh mendapat akses kepada kemudahan dalam talian? Okey, baik. Kalau kita lihat secara umumnya bahawa bila kita cerita tentang pengajaran, pembelajaran, ia berkait dengan komunikasi. Jadi kalau kita lihat dalam pandemik yang ada, dalam PDPR yang dikemukakan oleh kementerian, juga menunjukkan bahawa dalam penggunaan pembelajaran dalam talian ataupun online learning ini hanya sebahagian daripada PDPR yang dianjurkan. Ada komponen lain yang bersifat pembelajaran secara kendiri, yang diberikan tugasan dan sebagainya yang tidak memerlukan pembelajaran dalam talian. Jadi dalam hal ini, dalam kes yang umpamanya di tempat-tempat yang sukar mendapat akses internet dan sebagainya, maka mungkin 80% perlu diberikan modul ataupun disediakan package tertentu supaya pelajar-pelajar ini masih boleh untuk belajar dengan menggunakan package tersebut. Jadi sebab itu kalau komunikasi secara online itu tidak boleh berjalan ataupun kurang capaian internetnya, maka kita kena balik kepada sistem komunikasi yang barangkali kita sebutkan sebagai tradisional, lebih konvensional, di mana mungkin ada dihantar surat atau dihantar bahan secara bercetak dan sebagainya. Maka ini perlu dilaksanakan supaya memastikan pelajar-pelajar ini tidak seperti mana yang disebutkan dalam istilahnya ialah tercicir itu. Jadi sebab itu kalau kita lihat dari dalam sistem kita ini, kalau sekiranya pembelajaran dalam talian dalam sesuatu kawasan tidak boleh dilaksanakan dengan baik, barangkali kena diganti ataupun menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah secara komunikasi dalam bentuk yang lebih konvensional supaya pelajar ini masih lagi boleh berinteraksi. Boleh berinteraksi dengan bahan tersebut. Kalau dia tak boleh berinteraksi dengan guru, mungkin dia boleh berinteraksi dengan bahan yang disediakan oleh guru, dan sudah pasti ia akan ada delay atau ada tertangguh dan sebagainya. Tetapi yang paling penting, mereka masih lagi boleh mengembangkan potensi yang ada pada mereka. Jadi ini antara perkara yang perlu kita perhatikan, sebab masyarakat kita selalu berbincang tentang tak ada capaian internet, okey, fine. Kita tak boleh nak sediakan dalam tempoh 3 atau 4 hari, tapi kita memerlukan masa yang panjang untuk menyelesaikan isu tersebut. Jadi apa jalan terbaik yang kita ada, iaitu kita menggunakan cara yang lebih konvensional, mungkin menghantar bahan melalui runner dan sebagainya, supaya pelajar-pelajar ini masih lagi boleh untuk berinteraksi atau masih lagi boleh belajar. Baik. Prof, kalau kita lihat sebenarnya PDPR, pengajian dan pembelajaran di rumah ini, mungkin suasananya kurang kondusif untuk
untuk pelajar kerana mereka berada di rumah. Kalau di sekolah kan nak dibandingkan dengan di rumah tu fasilitinya berbeza, keadaan mejanya berbeza, kerusinya berbeza, tiada ibu di rumah, tiada makanan di rumah. Jadi ini akan terjatuh beban tersebut kepada guru-guru untuk menarik minat pelajar untuk tampil berada di kerusi dan juga di hadapan laptop ataupun komputer di depan rumah mereka untuk mengikuti pengajian ataupun kelas tersebut. Jadi bagaimana sebenarnya situasi ini, kalau Prof lihat boleh perlu diperhalusi lebih mendalam lagi, terutamanya oleh guru-guru untuk mereka menjadi lebih kreatif dan mengambil minat anak-anak tersebut untuk hadirkan ke kelas mereka dan memberikan perhatian sepenuhnya suatu kelas tersebut. Baik, ini sangat menarik sebenarnya. Bila kita lihat dari sisi sejarah pendidikan, kita lihat bahawa di peringkat awal dahulu pendidikan disediakan oleh keluarga. Keluarga yang main peranan untuk menyediakan elemen yang berkait dengan pendidikan. Kalau keluarga seorang tukang kayu, maka anaknya biasanya akan menjadi tukang kayu. Sebab education itu dibawa dalam keluarga tersebut. Kalau keluarga tersebut ialah ahli silat, barangkali anaknya juga akan menjadi ahli silat. Jadi itu peringkat awal. Kemudian apa yang berlaku di mana kita telah bergerak pada era yang seterusnya di mana kita pergi hantar ke sekolah. Penglibatan di peringkat pertama tadi 100% oleh guru yang bernama ibu bapa atau keluarga. Bila kita hantar ke sekolah, apa yang berlaku iaitu seolah-olah masyarakat kita menghantar ke sekolah atau ke madrasah atau ke pondok dan sebagainya, dia 100% kita serahkan kepada pihak tersebut. Jadi pihak guru ataupun mereka ini akan terlibat secara sepenuhnya. Apa yang berlaku selepas daripada itu di mana ibu bapa memainkan peranan yang penting. Sebab itulah ada PIBG. Ibu bapa cuba untuk memberikan peranan dalam sistem pendidikan yang ada. Kemudian apa yang berlaku pada hari ini juga menyaksikan satu perkembangan yang sangat baik. Berartinya kalau dahulu mungkin dia bila ibu bapa cuba untuk membantu pihak sekolah dengan PIBG, aktiviti dan sebagainya, mungkin 70% dimainkan oleh guru, 30% dimainkan oleh agensi yang bernama PIBG, guru, ibu bapa dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku sekarang ni tidak memerlukan 70-30. Apa yang perlu kita lihat hari ini iaitu guru mungkin hanya terlibat 30% sahaja. Dan persekitaran ibu bapa, keluarga dan juga persekitaran lain memainkan peranan 70%. Jadi yang saya risau hari ini iaitu guru-guru dengan peranan dahulunya dia 70% dalam keadaan biasa 70%, maka masyarakat yang lain 30%, okey sebab guru-guru ni terlatih. Manakala hari ini 30% dipegang oleh guru, 70% dipegang oleh ibu bapa, masyarakat, keluarga dan entiti-entiti yang lain. Tapi entiti-entiti ini mereka tidak ada basic ataupun asas yang kukuh dalam pendidikan. So ini masalah yang membimbangkan kita. Kita tidak mesti melibatkan ibu bapa dan mesti melibatkan keluarga untuk menyediakan situasi pembelajaran. Barangkali tidaklah kita mengharapkan ditukar menjadi kelas, tetapi sekurang-kurangnya pembelajaran itu boleh berjalan dengan komitmen yang diberikan, dengan kesediaan yang diberikan oleh ibu bapa dan juga adik-beradik yang lain barangkali ataupun masyarakat setempat yang ada di kawasan tersebut. Jadi apa yang perlu kita lihat di sini, kita telah berlaku perubahan yang drastik dalam sistem pendidikan kita yang perlu kita berikan perhatian yang sewajarnya. Baik, terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan sama-sama kita berusaha agar PDPR ini dapat disampaikan secara sempurna kepada anak-anak kita yang terpaksa menghadapi cabaran dalam norma baru ini. Terima kasih, Doktor. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, itu dia kami